Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Timbalan Menteri yang berbahagia, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tan Sri, Puan Sri, seterusnya hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu saya ucap terima kasih kepada pihak yang menganjurkan persidangan ini, yang memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan sedikit pendapat saya berkaitan dengan tajuk, iaitu berkenaan dengan TPPA, Trans-Pacific Partnership Agreement. Kita sebenarnya tidak sedar bahawa usaha untuk menandatangani TPPA ini telah berjalan sekian lama. Kita tidak pun diberitahu kerana dia negotiation, rundingan, perbincangan berkenaan dengan agreement ini dibuat secara tersorok daripada orang ramai, dirahsiakan. Ini yang menyebabkan kita berasa sangsi, khawatir kerana sesuatu perjanjian yang dibuat secara tersembunyi tentu ada perkara-perkara yang tidak yang pihak yang membentuknya tidak ingin diketahui oleh umum. Sebab itu hari ini oleh kerana ada leakage, terbocor cerita-cerita berkenaan dengan TPPA ini, barulah kita sedar apa dianya TPPA. Sebelum daripada saya bercakap berkenaan TPPA, saya ingin tarik perhatian kita semua kepada sejarah. Saya selalu berpegang kepada pendapat Josh Santayana yang berkata, mereka yang lupa akan sejarah akan didera dengan mengulangi kesilapan-kesilapan mereka yang terdahulu. Sejarah memberi banyak pengajaran kepada kita, dan dalam perkara ini juga sejarah boleh memberi pengetahuan terhadap apa dianya TPPA. Kita ingat selepas Perang Dunia Kedua, satu gerakan telah diusahakan untuk membebaskan semua wilayah-wilayah yang dikuasai oleh negara-negara Eropah, the West. Empire-nya yang terbesar ialah British, tetapi Perancis, Spanish, Portugis, Amerika dan France juga mempunyai empire mereka. Sudah tentu empire mereka ini memberi banyak keuntungan kepada mereka. Kerana dalam empire ini terdapat resource bermacam-macam punca yang boleh diguna oleh pihak negara maju di Eropah. Malang bagi mereka, pendapat pada masa itu ialah tidak harus ada empire-empire seperti yang terdapat sebelum Perang Dunia Kedua. Gerakan-gerakan telah dilancar oleh wilayah-wilayah yang dikuasai oleh negara Eropah, supaya akhirnya hampir semua daripada wilayah ini mencapai kemerdekaan dan mempunyai kuasa ke atas negeri-negeri yang baru ditubuh ini. Ini juga bermakna bahawa pihak negara Eropah, imperial powers ini, tidak lagi dapat akses kepada kekayaan resources yang terdapat dalam wilayah-wilayah takluk mereka dahulu. Sejak itu, berbagai usaha dibuat supaya mereka dapat menguasai semula secara langsung ataupun tidak langsung negara tanah-tanah jajahan mereka yang terdahulu. Mereka sedar bahawa bukan saja kuasa
militeri, tapi kuasa ekonomi juga boleh diguna untuk menawan balik negara-negara yang mencapai kemerdekaan ini. Sejak itulah kita lihat beberapa usaha yang dibuat oleh negara-negara barat untuk membuka wilayah-wilayah yang telah mencapai kemerdekaan ini kepada pengusaha peniaga mereka. Pada mulanya mereka memperkenalkan jenis-jenis perjanjian. Jenis yang pertama ialah most favored nation. Mana-mana negara boleh mengadakan satu perjanjian antara mereka yang memberi keistimewaan kepada mereka yang terlibat dengan perjanjian ini. Tetapi ini tidak berjaya untuk membukakan negara-negara yang telah merdeka ini. Kemudian daripada itu mereka memperkenalkan perjanjian GATT. Ini juga bertujuan untuk membuka pasaran dalam negara-negara yang telah mencapai kemerdekaan. Mereka telah berbincang berkali-kali, bertahun-tahun tanpa mencapai satu persetujuan. Pasar-pasar dalam negara-negara yang baru mereka ini terus kekal dengan nasionalisme mereka dan dengan tindakan menutup negara mereka daripada exploitation oleh kuasa-kuasa asing. Selepas GATT gagal, mereka memperkenalkan pula WTO, World Trade Organization, dengan tujuan yang sama. Mereka memperkenalkan konsep globalization, dunia tanpa sempadan, kata mereka. Ini bermakna kalau dunia tanpa tidak ada sempadan, maka mereka boleh bebas pergi ke mana mereka suka dan masuk dan keluar dengan bebas, terutama bagi modal mereka, capital mereka. Tetapi walaupun WTO diusahakan dan globalization diperkenalkan, masih juga terdapat halangan kepada kemasukan industri mereka, pelabur mereka, pemodal mereka ke negara-negara yang dibebaskan ini. Oleh itu mereka cuba memperkenalkan cara-cara yang lain. Mereka menubuh APEC umpamanya, Asia Pacific Economic Cooperation, yang bertujuan yang sama. Tetapi itu juga tidak dapat membuka pasaran-pasaran yang diidami oleh mereka ataupun yang boleh dieksploitasi oleh mereka, terutama punca-punca resources yang terdapat. Hari ini kita telah diberitahu bahawa satu usaha secara sulit telah dibuat oleh 12 buah negara yang diketuai oleh Amerika Syarikat, dan rundingan ini dibuat secara sulit kerana mereka yakin kalau diketahui oleh umum, maka sudah tentu mereka akan menolak perjanjian ini. Dianya bukan saja sulit di waktu mereka berunding, tetapi setelah mereka tanda tangan perjanjian ini, maka masing-masing dikehendaki tidak membongkar apa yang terdapat dalam perjanjian ini selama 4 tahun. Tetapi segala dagangan akan dikuasai oleh TPTA. Walaupun kita dengar banyak kali sebutan berkenaan dengan free trade, dagangan yang bebas, tetapi apabila diadakan perjanjian, maka perjanjian bermakna dagangan itu akan dikuasai oleh apa yang terdapat dalam perjanjian. Bermakna bahawa tidak ada free trade, sebaliknya ada control trade yang dikuasai oleh perjanjian. Dalam perjanjian ini beberapa syarat diberi
dan semua yang menyertai perjanjian ini terpaksalah akur dan ikut segala yang terdapat dalam perjanjian. Bermakna bahawa dagangan tidak lagi bebas, tetapi tertakluk kepada perjanjian. Inilah yang cuba diusahakan akhirnya oleh kuasa besar, terutamanya Amerika. Kerana Amerika sekarang ini menghadapi banyak masalah ekonomi. Mereka sudah jadi sebuah negara miskin sebenarnya, kerana hutang mereka melebihi pendapatan mereka sudah beberapa tahun. Kalau mereka dapat mengeksploitasikan segala resources yang terdapat dalam negara-negara yang baru merdeka ini, yang bekas wilayah bebas, wilayah mereka dahulu, maka mereka dapatlah memperoleh kekayaan yang amat banyak. Sebab itu mereka setelah gagal dengan GATT, dengan WTO, dengan APEC, mereka memperkenalkan pula TPPA, Trans-Pacific Partnership katanya. Ini sebenarnya bukan partnership. Ini adalah satu perjanjian untuk mengikat beberapa negara yang tidak begitu sedar akan syarat-syarat perniagaan mereka yang boleh menguntungkan Amerika Syarikat. Saya berpendapat apabila sesuatu negara memperkenalkan sesuatu perjanjian, sudah tentu perjanjian ini menguntungkan mereka. Mereka tidak mungkin memperkenalkan perjanjian dengan negara-negara lain melainkan mereka dapat keuntungan. Tak mungkin mereka akan rugi dengan perjanjian ini. Sebab itu mereka telah perkenalkan TPPA ini dan mereka dapat secara sulit, secara tersembunyi menarik 11 buah negara-negara yang kecil supaya menyertai TPPA sebagai pengasas kepada TPPA. Kalau pengasas itu terhad kepada Amerika saja, sudah tentu ramai yang akan menolak. Tetapi dengan menarik masuk ke dalam perjanjian awal ini beberapa buah negara lain, maka Amerika berharap negara-negara yang tidak termasuk dalam kumpulan ini akan lebih sedia menyertainya. Inilah hasrat Amerika untuk mengadakan TPPA. Kononnya ini akan meningkatkan lagi dagangan antara bangsa, dagangan antara peserta-peserta dalam perjanjian ini. Mereka menawar pembukaan pasar Amerika kepada semua yang menjadi anggota TPPA. Kita lihat bahawa pasaran Amerika ini memang begitu besar dan ramai daripada negara-negara ingin menembusi pasaran Amerika Syarikat. Tetapi tentulah ada syarat-syarat tertentu yang diperkenalkan oleh Amerika Syarikat yang menyekat kemasukan barangan daripada negara asing. Umpamanya dalam bidang otomotif, mereka mengenakan syarat-syarat yang ketat untuk kereta yang akan dipasarkan di Amerika, dan syarat-syarat ini begitu ketat sehingga kita tidak dapat masuk. Walaupun dibebaskan kemasukan, tetapi oleh kerana kita tidak memenuhi syarat-syarat ini, kita tidak dapat menjual kereta kita kepada Amerika Syarikat. Tetapi Amerika Syarikat berpendapat kalau mereka buka secara tidak langsung, membuka pasaran mereka, ini akan memberi gambaran seolah-olah negara-negara yang menyertai kumpulan ini dapat mengeksporkan barangan mereka ke Amerika dengan mudah tanpa masalah-masalah yang akan dibangkitkan oleh mengimport daripada Amerika.
Mereka berjanji bahawa kalau kita menerima TPPA, maka kita boleh tingkatkan ekspor kita ke Amerika dengan begitu tinggi. Dan ini adalah satu umpan bagi kita semua menyertai TPPA. Tetapi sebenarnya mereka ada cara-cara lain untuk menyekat ekspor kita ke Amerika Syarikat dan negara-negara yang lain yang menyertai TPPA. Masalahnya ialah apabila kita kaji perjanjian ini, kita dapati beberapa peruntukan yang tetap akan merugikan kita. Mereka ingin Amerika ingin supaya Amerika dianggap sebagai rakyat Malaysia. American company boleh jadi macam rakyat Malaysia, dapat national status, seolah-olah mereka sudah jadi rakyat Malaysia kerana dagangan mereka, syarikat-syarikat gergasi mereka akan diberi taraf rakyat nasional. Apa juga sekatan yang kita buat berkenaan dengan kemasukan barangan daripada luar akan dihapuskan kerana mereka sudah mendapat national status. Dengan itu mereka boleh dengan mudah masuk ke Malaysia dengan kekuatan ekonomi mereka, kekuatan teknologi mereka, dan memasarkan berbagai barang buatan mereka di Malaysia. Tetapi ini mereka tidak sebut terlalu sangat. Sebaliknya mereka bercakap berkenaan dengan barangan kita yang boleh masuk ke Amerika Syarikat. Kita harus tahu bahawa walaupun Malaysia sudah mencapai sedikit kemajuan, kita belum sampai kepada tahap negara maju. Amerika adalah negara ekonomi yang terbesar sekali dalam dunia. Mereka mempunyai banyak barangan untuk diekspor ke Malaysia. Sebaliknya Malaysia tidak mempunyai banyak barangan. Dalam perjanjian ini, tekanan diberi kepada perolehan oleh kerajaan, government procurement policy. Kita guna kerajaan untuk membentuk ekonomi negara kita dengan percubaan untuk mengatasi masalah sosial dan lain-lain, dengan menggunakan kuasa kerajaan memilih rakyat Malaysia, syarikat Malaysia supaya mendapat nikmat daripada procurement policy Malaysia. Kalau ini dibuka kepada Amerika Syarikat dan negara-negara maju yang lain, maka mereka juga boleh mendapat status sebagai rakyat Malaysia, nationals of Malaysia, dan mereka juga akan dapat segala nikmat yang kita sediakan bagi syarikat-syarikat dalam negara. Jika mereka dapati kita tidak mematuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian ini, maka syarikat-syarikat mereka boleh saman malu ataupun sue the government. Syarikat boleh sue the government kerana tidak mematuhi perjanjian yang telah ditandatangani oleh negara tersebut. Kita telah dapat tahu daripada FTA yang dibuat oleh Amerika Syarikat dengan negara-negara Amerika Selatan. Perjanjian-perjanjian ini merugikan apabila dilaksanakan di negara-negara yang memasuki FTA dengan Amerika ini. Dalam satu kes yang melibatkan Ecuador telah memberi hak kepada sebuah syarikat Amerika mengeluarkan minyak di Ecuador. Apabila syarikat ini menjual sebahagian daripada kawasannya kepada syarikat lain, maka ini tidak menepati perjanjian
yang dibuat antara Amerika dengan Ecuador. Oleh kerana syarikat Amerika ini telah melebihi ataupun tidak mematuhi kepada perjanjian, maka kerajaan Ecuador telah menarik balik permit untuk mengeluarkan minyak di Ecuador. Bila ini berlaku, maka syarikat yang terlibat telah saman kerajaan Ecuador kerana tidak menepati janji. Walaupun diakui bahawa sebenarnya syarikat tidak menepati janji, tetapi apabila dibicara dalam satu kod yang tidak dikuasai oleh Ecuador, maka mahkamah ini telah mengenakan bayaran sebanyak $2.3 bilion kepada kerajaan Ecuador kerana tidak mematuhi perjanjian FTA antara Ecuador dengan Amerika Syarikat. Ada lagi kes yang sama yang melibatkan Indonesia, juga melibatkan Australia dan Peru. Saya yakin Martin Kore boleh terang perkara ini dengan lebih lanjut. Inilah yang berlaku apabila ditandatangani perjanjian seperti FTA dan TPPA, maka kerajaan Malaysia akan dikuasai oleh sebuah mahkamah yang asing daripada Malaysia, dan kita tidak boleh kita terpaksa menerima segala keputusan yang dibuat oleh mahkamah ini dengan tidak ada appeal, provision for appeal. Dengan itu mungkin kerajaan kita akan kena bayaran ganti rugi berbilion ringgit. Inilah satu daripada syarat yang terdapat dalam perjanjian TPPA. Ada banyak lagi syarat-syarat yang lain yang tetap akan merugikan Malaysia. Kita berpendapat bahawa, sekurang-kurangnya saya berpendapat bahawa tak banyak kelebihan yang didapati dengan menandatangani perjanjian TPPA ini. Kita sekian lama telah menjadi sebuah negara dagang. Dagangan kita telah meningkat tahun demi tahun. Daripada sebuah negara yang merdeka, yang mempunyai pendapatan per capita cuma $350 Amerika, kita sekarang sudah meningkat kepada 8 ataupun $9,000 Amerika per capita. Dan dagangan kita jumlah hampir $1 trilion. Tanpa TPPA kita dapat membesarkan dagangan negara kita dan dapat keuntungan daripadanya. Kenapakah kita harus menerima perjanjian ini yang akan membuka pasaran kita kepada modal dan teknologi mereka, seolah-olah mereka adalah rakyat negara kita ini? Umpamanya di waktu krisis mata wang tahun 1997-98, mereka dengan sengaja menjualkan ringgit Malaysia sehingga jatuh nilai ringgit kita. Kita tahu apabila terdapat bekalan yang terlalu banyak, pembelian yang kurang, maka harga barangan tetap akan jatuh. Apabila mereka menjual berbilion ringgit yang tidak pun ada kepada mereka dalam pasaran, maka nilai ringgit kita telah jatuh dengan teruk sehingga dia daripada turun sehingga 50% daripada nilai ringgit yang asal. Pada mulanya ringgit 2.5 ringgit equals $1 Amerika. Tetapi kerana dijualnya ringgit dengan begitu banyak, nilai ringgit jatuh sehingga sampai kepada hampir 5 ringgit bagi $1 Amerika.
Dengan itu kita menjadi miskin. Karena wang kita sudah kurang nilainya. Pendapatan kita tidak boleh membeli banyak barangan import. Kerana nilai mata wang kita sudah jatuh. Dan kita mungkin menjadi bankrupt. Dengan itu mereka ingin menguasai ekonomi kita melalui IMF. Apabila kita pinjam wang daripada IMF untuk bayar hutang kita. Tetapi kita tidak memilih jalan itu seperti yang dipilih oleh jiran-jiran kita. Sebaliknya kita menentukan cara kita tersendiri menyekat pedagang mata wang daripada akses kepada ringgit kita. Kita dapat menetapkan nilai ringgit kepada 3.8 ringgit bagi $1 Amerika. Dan ini dijamin oleh kerajaan. Mana-mana pihak yang ingin dapat dolar boleh beli dolar ini dengan harga 3.8 ringgit. Kalau mereka ingin menjual ringgit mereka untuk mendapat dolar Amerika, nilai yang sama ditentukan. Dengan itu mereka tidak lagi dapat mengadakan trade dalam mata wang ringgit. Mata wang ringgit tetap ditentukan oleh kerajaan. Tetapi dalam perjanjian ini kalau diadakan, maka kontrol ke atas dagangan ringgit tidak boleh diadakan oleh kerajaan. Mereka boleh bebas untuk menjual, membeli ringgit kita. Sekali lagi kita terdedah kepada kemungkinan mereka menjual ringgit kita supaya nilai ringgit sekali lagi jatuh dan kita tidak dapat menguasai nilai ringgit kita kerana control of exchange rate tidak dibenar dalam perjanjian-perjanjian ini. Ini menjadikan kita lemah dan tidak boleh mempertahankan nilai ringgit kita. Ini adalah dua sahaja daripada bahagian-bahagian yang terdapat dalam 29 chapter perjanjian TTPA ini. Kita terdedah kepada bahaya tiba-tiba menjadi miskin kerana mereka boleh menjatuhkan nilai mata wang kita. Perkiraan dengan pasaran terbuka Amerika, apakah yang dapat kita jual kepada Amerika yang tak boleh kita jual sekarang ini? Ya, pasaran mereka terbuka. Bahkan procurement kerajaan Amerika juga terbuka kepada kita. Apakah yang kita boleh jual kepada mereka? Apakah boleh kita jual pesawat pejuang kepada mereka? Sudah tentu tidak. Ataupun kapal perang ataupun aircraft carrier kepada mereka? Sudah tentu tidak. Sebaliknya, apabila kita mengadakan procurement oleh kerajaan, mereka akan tuntut supaya mereka juga dapat membuat tender untuk supply barangan ini, dan sudah tentu mereka akan memperkenalkan ataupun memasukkan item seperti pesawat pejuang dan kapal perang dan kereta kebal dan sebagainya supaya kita membeli barangan ini daripada Amerika Syarikat. Dan kalau kita tidak beli, mereka akan soal sama ada pilih kasih ataupun tidak dalam proses tender ini. Dan sudah tentu mereka akan bawa kes ini ke mahkamah, third party mahkamah, tribunal, untuk mendakwa bahawa Malaysia telah tidak menepati janji, iaitu membuka pasaran mereka kepada Amerika Syarikat. Dan kita tidak boleh tahu apabila kita pergi ke mahkamah sama ada kita akan menang ataupun tidak. Besar kemungkinan kita akan kalah dan kita terpaksa bayar ganti rugi. Bukan saja terhadap kegagalan membeli barangan mereka, tetapi berkenaan dengan future profits mereka, keuntungan yang akan datang selama 10-20 tahun
Semua ini mesti diganti oleh kita mengikut perjanjian-perjanjian ini. Sebenarnya kalau saya ditanya sama kita perlu mengadakan TPPA, saya berpendapat kita tidak perlu sama sekali. Kita tidak perlu kepada TPPA. Tanpa TPPA ini pun negara kita telah menjadi sebuah negara dagang yang agak besar berbanding dengan jumlah penduduk dan luasnya negara kita. Negara kita masih sebuah negara kecil yang mempunyai hanya 28 juta penduduk berbanding dengan Amerika Syarikat yang mempunyai hampir 300 juta rakyat, dan dagangan mereka adalah yang terbesar sekali dalam dunia. Inilah sebabnya yang kita harus, bagi saya, tolak TPPA sama sekali. Tak perlu. Saya kata tak. Tanpa TPPA, tanpa perjanjian-perjanjian yang lain pun, kita berupaya untuk membesarkan dagangan kita. Hari ini sudah hampir sampai kepada 1 trilion ringgit. Ini diusahakan oleh kita tanpa kita bergantung kepada perjanjian-perjanjian. Sebenarnya perjanjian-perjanjian kita kerap kali merugikan kita. Kita tidak begitu cekap dalam membuat perjanjian. Sebab itu kepada Singapura kita jual air sebab 1000 galon 3 sen. Nak beli nasi lemak pun tak boleh. Tapi bila kita jual Johor, jual air kepada Melaka, dikenakan bayaran 30 sen bagi 1000 galon. Nampak kita tak begitu cekap. Sesama kita kena harga yang mahal. Dengan orang lain kita kena harga yang cukup murah. Demikian juga dengan perjanjian-perjanjian yang lain yang tak perlu saya ulangi di sini. Tetapi kita kerap terperangkap apabila kita cuba mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara lain. Saya percaya bahawa TPPA ini juga begitu. Kerana kita dapati kerajaan telah memasuki dalam perbincangan TPPA ini tanpa memberitahu kepada Parlimen, tanpa memberitahu kepada pres ataupun sesiapa. Dibuat secara tersembunyi, secara tertutup, sehingga kita tidak tahu, sehinggalah pihak lain bertanya kepada kita. Sebenarnya semasa saya berada di Jepun, orang Jepun telah bertanya apakah sebabnya yang kita masuk dalam TPPA ini. Saya tergamam tak dapat jawab kerana saya sendiri tidak tahu berkenaan dengan TPPA. Apabila kembali ke tanah air, barulah saya selidik dan saya dapati TPPA ini adalah satu perjanjian yang sedang diteliti dan dibincang oleh Malaysia dengan 12 buah negara yang lain termasuk Amerika Syarikat. Dan apabila saya baca isi kandungan TPPA ini, saya dapati dia amat merugikan. Kita tidak boleh diskriminasi untuk rakyat negara kita. Di Malaysia ini kita ada dasar ekonomi baru umpama, yang mana dasar ini ialah untuk mengimbangi kedudukan ekonomi antara Bumiputera dan bukan Bumiputera. Apabila kita tangani TPPA, kita tidak boleh ada NDP lagi. Mungkin musuh-musuh NDP berasa gembira, tetapi mereka juga terdedah kepada kemungkinan mereka dituduh telah dipilih secara tidak adil kerana syarikat-syarikat Malaysia, bukan Bumiputera ataupun Bumiputera, kalau kerajaan memilih sesuatu tender bagi syarikat dalam negeri, sama ada Bumiputera ataupun tidak, ini juga mungkin
dituduh oleh pedagang daripada Amerika bahawa kita telah ada pilih kasih dalam pembelian tender ini. Dengan itu mereka boleh bawa kes ini ke mahkamah antarabangsa mereka, dan mungkin kerajaan akan terpaksa membuka semua tender kepada syarikat Amerika yang besar-besar supaya mereka juga dapat membuat bidding untuk perolehan kerajaan dalam apa juga bisnes. Ini bermakna bahawa TPPA ini menjadikan kita seolah-olah tidak ada perenggan, tidak ada sempadan lagi, iaitu kita sudah jadi sebahagian daripada negara yang menyertai TPPA ini, termasuk Amerika Syarikat. Saya khawatir apabila sesuatu datang daripada Amerika, saya khawatir dianya bertujuan untuk menguntungkan Amerika dan bukan menguntungkan kita. Walaupun ada pihak yang berkata kita akan dapat pasaran yang lebih luas, tetapi dengan pasaran yang ada sekarang ini pun kita tidak dapat membesarkan dagangan kita. Sebenarnya dagangan kita masih di antara yang terbesar dalam dunia ini bagi sebuah negara yang kecil, dan kita tidak perlu kepada perjanjian untuk membesarkan pasaran kita. Saya yakin kalau kita tidak tangani TPPA ini pun, kita masih boleh membesar pasaran kita. Dalam pada itu ada unsur politik juga dalam TPPA ini. Kenapakah dia terhad kepada negara-negara kecil di Pasifik ini, tetapi tidak termasuk negara China? Ini seolah-olah Amerika ingin menjadikan kita sebahagian daripada wilayah ekonomi mereka, dan ini bertujuan untuk menidakkan ataupun menyikat perkembangan ekonomi negara China. Kalau kita terlibat dalam politik antarabangsa Amerika ini, kita akan kehilangan pasaran yang besar, iaitu negara China yang mempunyai penduduk seramai 1.6 bilion manusia. Inilah satu pasaran yang besar. Kalau kita dapati TPPA ini tidak termasuk negara China, mungkin akan ada sekatan-sekatan terhadap kita kalau kita ingin berdagang dengan negara China. Hari ini pun Amerika sedang mempunyai polisi untuk menyekat perkembangan negara China. Kita tidak terlibat, tapi saya baca dalam surat khabar pada hari ini bahawa kita akan terlibat dalam perjanjian dengan Amerika dalam bidang pertahanan. Ini akan menjadikan kita lebih kurang koloni ataupun tanah jajahan Amerika. Kita telah berjuang untuk memerdekakan negara kita supaya dapat kita uruskan hal ehwal negara kita tanpa campur tangan daripada luar. Tetapi dengan kita mengikatkan diri kita dengan Amerika Syarikat, maka kita tidak ada kebebasan lagi. Segala perjanjian, segala dasar hubungan negara kita dengan negara lain akan dikuasai oleh Amerika Syarikat. Kalau kepentingan Amerika Syarikat tidak terdapat dalam satu tindakan kita, maka mereka akan mengikat ekonomi negara kita daripada tumbuh seperti sekarang. Inilah bahaya TPPA ini. Dan saya harap dengan penjelasan yang sedikit ini kita dapat lebih faham lebih tentang tujuan TPPA ini.
dia dia adalah bertujuan untuk sekali lagi menakluk Malaysia, negara kita Malaysia dan negara-negara kecil yang lain oleh Amerika Syarikat, iaitu kuasa yang terbesar dalam dunia ini. Itulah yang menunggu kita jika kita bersetuju untuk menyertai TPPA. Saya fikir setakat itu saja dapat saya terangkan, dan saya harap dalam rundingan meja bulat ini, walaupun tak ada meja bulat, rundingan meja bulat ini kita dapat dengar dengan lebih jelas akan apa dianya TPPA dan kenapa kita perlu tolak sama sekali TPPA, kerana saya yakin tanpa TPPA Malaysia masih boleh bangun dan kembangkan dagangan mereka dan menjadi sebuah negara dagang yang terbesar dalam dunia. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tun Dr. Mahathir atas ucap utama yang disampaikan sedikit tadi. Panjang lebar yang diberikan, namun sinopsis mudahnya adalah Malaysia tidak memerlukan TPPA.